Terima kasih. Terima kasih Puan Pengerusi. Saya merujuk kepada maksud bekalan 10 perbendaharaan butiran 010000 dan ingin meminta kerajaan mengecualikan bayaran tol semasa perayaan Deepavali sama seperti hari perayaan besar lain. Sekurang-kurangnya berikanlah, kalau tidak boleh, berikanlah diskaun agar semua boleh menikmatinya. Bukan sahaja penganut agama Hindu, tetapi juga yang lain-lain yang mengambil peluang untuk bercuti pada musim hari Deepavali tersebut. Setuju tak? Merujuk kepada butiran 020000 strategi fiskal, saya ingin bertanyakan tentang jumlah bayaran balik hutang 1NDB untuk tahun 2022, 2023 dan tahun depan 2024. Serta juga status Goldman Sachs yang memohon timbang tara atau arbitration tentang penyelesaian oleh kerajaan lama sebanyak USD 3.9 bilion ringgit, 3.9 bilion US dollar atas terbitan bond sebanyak 6.9 bilion US dollar yang diuruskan oleh Goldman Sachs tetapi telah pun diselewengkan. Bilakah tindakan saman akan dimulakan oleh kerajaan untuk membuat tuntutan lebih daripada 3.9 bilion US dollar seperti mana yang dipersetujui oleh kerajaan lama, dan berapa banyak aset 1NDB yang telah pun dipulangkan termasuk juga daripada Goldman Sachs. Puan Pengerusi merujuk kepada butiran 04000 Perkhidmatan Kewangan Awam. Adakah pihak lembaga hasil dalam negeri mendapat bayaran 1.7 bilion ringgit daripada mantan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan anaknya seperti mana yang diperintahkan oleh mahkamah? Saya juga ingin syorkan agar pindaan dibuat kepada prinsip pay first talk later dalam Akta Cukai Pendapatan kerana ia melanggar hukum perundangan asas you are presumed innocent until proven guilty. Untuk memaksa pembayar cukai membayar dahulu adalah tidak munasabah sekiranya berlaku penganiayaan kerana boleh memaksa banyak syarikat gulung tikar dan individu menjadi muflis untuk membuat bayaran cukai yang melampau. Biarlah mahkamah putuskan dulu, atau kalau nak maksa mereka bayar janganlah 100%. Kalau perlu mungkin 50% lebih-lebih pun dah cukup. Di sini saya juga ingin memohon pegawai yang ada kuasa budi bicara ataupun kuasa mutlak harus berikan satu laporan tahunan tentang tingkah laku ataupun perbuatan mereka supaya ia boleh dibahaskan dalam Dewan Yang Mulia ini. Barulah keputusan yang dipertikaikan umum boleh mendapat accountability daripada wakil rakyat. Tak kira sama ada lembaga hasil dalam negeri ataupun bank negara, tentang keputusan yang dilihat memihak kepada sektor perbankan, memperbaikan hasil keuntungan bank dan bukanlah kepentingan peminjam dan pengguna. Datuk Pengerusi, saya juga mengalu-alukan keputusan Bank Negara untuk menyahut saranan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bahawa overnight policy rate OPR tidak akan dinaikkan dan kekal pada tahap 3%. Jelas sekali, kelemahan nilai ringgit berbanding dengan dolar US disebabkan oleh jurang perbezaan kadar faedah Amerika Syarikat sebanyak 5.5% berbanding dengan OPR sebanyak 3%. Dan bukannya disebabkan oleh prestasi asas ekonomi Malaysia yang semua tahu kini berkembang dengan pesat. Jurang perbezaan kadar faedah sebanyak 2.5% dengan Amerika Syarikat adalah terlalu besar dan tidak akan dipengaruhi oleh kenaikan OPR sebanyak 25 mata asas atau 0.25%. Sebaliknya, penurunan nilai ringgit adalah secara jangka masa pendek dan saya yakin akan naik ke tahap normal dalam masa jangka panjang bila pelabur melihat prestasi ekonomi Malaysia. Dan ini sedikit sebanyak dibuktikan bila pengekalan kadar OPR pada minggu lepas tidak menjejaskan nilai mata wang ringgit yang pada masa itu adalah pada tahap RM4.77
sen untuk setiap dolar US. Sebaliknya, dalam masa beberapa hari telah naik kepada RM4.64 pada hari ini. Saya rasa itu adalah satu kenaikan yang amat menggalakkan, iaitu 2.7% dalam tempoh masa yang agak pendek. Dan saya harap ini mencerminkan prestasi ekonomi negara, bukanlah hanya melihat tentang jurang perbezaan kadar faedah yang saya rasa bukanlah membayangkan atau menunjukkan prestasi atau kedudukan ekonomi sebenarnya Malaysia. Saya juga ingin bertanyakan, apakah sasaran nilai mata wang ringgit yang normal yang ditetapkan oleh pihak kementerian, supaya kita perlu ada satu keadaan yang stabil, bukan sahaja untuk peniaga tetapi untuk masa depan negara. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya nak landing Puan Pengerusi. Saya juga ingin membawa satu perkara penting, iaitu berkaitan dengan usaha untuk menarik pelabur-pelabur ke Malaysia. Ini sesuatu yang kita alu-alukan. Tapi pada masa yang sama saya harap bahawa jangan lupa tentang pelabur-pelabur domestik. Janganlah kita berikan layanan yang baik, yang istimewa kepada pelabur asing, tetapi lupa pula tentang pelabur-pelabur tempatan. Lebih baik kita kekalkan dana pelabur-pelabur tempatan, peniaga-peniaga di sini, supaya mereka tidak rasa hampa dan membuat keputusan untuk melabur di luar negara. Saya rasa itu penting. Mengekalkan pelaburan sedia ada lebih penting daripada sokong pedang nak. Saya setuju dengan kawan baik saya bagilah. Okey, terima kasih Yang Berhormat Bagan, terima kasih Puan Dipertua. Saya nak sokong Tuan Pengerusi, saya nak sokong apa ni berkenaan dengan kekukuhan mata wang tadi. Cuma saya nak minta kalau Bagan setuju, kita letakkan tarikh, kita letakkan target mata wang kita, kenaikan mata wang kita, kestabilan dia sehingga berapa dan tempoh berapa lama. Sebab kita sekarang ni kita nak balik kepada kekukuhan mata wang kita dengan USD itu. Saya nak minta yang tu lah. Yang Berhormat tanyalah menteri, saya bukan menteri. Tapi sekurang-kurangnya Yang Berhormat setujulah. Saya ingat Yang Berhormat pun setuju bahawa untuk di Bali kita kecualikan bayaran tol. Setuju tak? Setuju ha? So pembangkang pun setuju, kerajaan pun setuju. Inilah permintaan sebulat suara daripada semua wakil rakyat. Sekian, terima kasih. Saya turut menyokong. Terima kasih Yang Berhormat Bagan.